أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang dihimpunkan oleh Imam Qurtubi, yang kita kata ini antara himpunan yang terbaik. Imam Mundhiri pun bagus, tapi kita ambil yang ini kerana dia paling menyeluruh. Baik, hari itu kita sampai kepada hadis yang ke 60. Itu Kitabul Iman, berkenaan yang bab apa hadis dalam bab yang ke 60 itu hadis apa yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad SAW daripada syafaat umum. Syafaat umum. Maksudnya syafaat umum ni kepada semua makhluk yang akan dapat daripada mahsyar nanti. Dan pada hari berkenaan tidak ada siapa boleh melepaskan manusia daripada kesibukan atau kepayahan mahsyar kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada nanti kita bincangkanlah berkenaan dengan kata maqam mahmuda. Ada kata itulah maqam mahmuda. Tapi ada yang kata maqam mahmuda dalam syurga. Kita bahaskan kemudian. Jadi kita kata itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, berkata, aku adalah penghulu anak Adam, penghulu anak Adam, penghulu orang terdahulu dan aku yang akan datang. Lalu para sahabat kata, Nabi kata para sahabat, kamu tahu tak macam mana? Nabi kata, Allah Ta'ala akan himpunkan semua sekali manusia ini di atas daripada mahsyar, kemudian mereka matahari akan mendekat dan manusia ni ditimpakan dengan kesusahan dan kepayahan yang tak pernah menimpa mereka macam tu sama sekali. Lalu mereka semua pun ketika itu Allah Ta'ala ilhamkan kepada sebahagian mereka untuk berkata, marilah kita pergi cari Adam. Kan? Pasal dia bapa manusia, sekalian manusia. Tengok supaya boleh dia beri syafaat pada kita. Ini kena ingat. Apa kita bincang hari ini sampai kat sana nanti bukan macam itu Ustaz Adli kata, tak adalah. Dia ilmu sana dengan ilmu sini tak sama. Faham tak? Ini dia kena faham. Saya terangkan berkali-kali. Saya kata ilmu lepas kita mati, ilmu sebelum kita mati tak sama. Ini ilmu belajar sini. Sana ilmu ilham. Bercakap, malaikat tanya soalan, bahasa apa tak tahu, kan tak kisah. Tak kepala. Macam kita kata tak salah belajar bahasa Arab kerana nak jawab soalan malaikat. Kan? Tak ada, tak penting. Pasal kita beramal, maka amalan kita yang menyebabkan kita akan bercakap dengan betul. Kalau kita tak beramal dengan betul, tak mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka hilanglah segala peluang kita bercakap dengan betul. Bahkan apa benda sekali yang kita nak jumpa sana, nak lari ke mana, nak jalan ke mana, semua sekali Allah Ta'ala akan jadikan pada kita sebagai ilmu di sana. Jadilah kita macam penyu. Kita akan jadi macam anak penyu. Keluar-keluar dari lubang, kan? Luar lubang tu dia tahu dia nak pergi mana, dia spesies apa, dia jantan betina, semua dia tahu. Tak ada apa dia tak tahu. Kan? Tak ada orang nak kena ajar dulu. Awak penyu, saya penyu, awak penyu, saya penyu. Kan? Nak kena ajar tak payah. Kan? Kita ajar kan anak kita dari tak payah. Ya, jadi secara tak langsung kita dah bahaskan mana dia orang akan berkata, permulaan berkata mereka kata pergi datang jumpa Adam. Jumpa Adam, dia sebutlah Adam, Adam kau bapa manusia, Allah tak jadikan kau dengan tangan dia, Allah tunjuk kepada para malaikat, Allah tinggal kau dalam syurga. So dipuji Adam, dia kata tengok keadaan kami ni, kau tak tengok keadaan kami, kesempitan kami, doa Allah Ta'ala untuk beri syafaat lepaskan kami. Lalu Adam AS kata, Tuhan aku, itu Allah Ta'ala telah murka pada hari ini dengan kemurkaan tak pernah dia murka macam ni sebelum ni, dan tak akan dia murka macam ni selepas ni. Jadi dia berkata nafsi, pergilah pada orang lain, pergilah kepada Nuh. Lalu orang ramai datang pada Nuh. Yang kita berjangan itu sampai pada Nuh. Jumpa Nuh AS, pun orang pun puji Nuh. Dia kata, wahai Nuh, engkau rasul pertama ke di muka bumi ini. Awwalu rasul ilal ard. Rasul pertama. Dan ini kita bahaskan itu bahawa Nabi dan Rasul tadi dibezakan pengertian dia daripada dalil ini. Kerana Rasul yang pertama, Rasul ni biasanya dia akan berhadapan kaum yang kafir. Berhadapan kaum yang kafir, dan juga yang dia akan mendapat risalah khas. Adapun orang kalau Nabi tadi, mungkin dia dalam kaum yang beriman. Kaum dia mukmin tapi dia Nabi. Kerja dia berguidance pada kaum dia. Nabi dia Nabi, dia tak ada risalah baru, mungkin meneruskan saja apa yang telah dibawakan oleh Nabi sebelum dia atau Rasul sebelum dia. Macam berlaku kepada banyak nabi-nabi dalam keluarga Bani Israel. Di mana keseluruhan mereka akan beramal lepas turunnya Taurat kepada apa yang diajarkan oleh Musa AS melalui Taurat.
Dia tak ada idea lain. Idea mereka itu je. Tapi dalam ibadat, solat ikut itu. Tapi dalam masa yang sama, mereka dapat apa? Wahyu Allah Ta'ala untuk guide kaum dia, beri panduan, beri teguran, beri ajaran dan sebagainya, jelaskan agama kepada kaum dia. Itu dah para nabi. Cuma Allah Ta'ala berikan mereka wahyu. Mereka maksum dan tak ada buat dosa yang menyebabkan mereka ni apa, kita kata bersalah apa, dosa-dosa besar tidak ada pada mereka. Bahkan kalau dia kata kesilapan kecil, Allah Ta'ala datangkan untuk betulkan balik orang ramai, supaya orang ramai tengok dan buat contoh di situ. So itu nabi, itu adalah nabi. Rasul dia akan berhadapan macam Nabi Yaqub kan, dia berhadapan dengan anak-anak dia, bukan dengan orang lain. Nabi Yusuf dia berhadapan dengan adik-beradik dia. Bahkan dia meneruskan saja apa kita kata, apa-apa yang datang tadi daripada atuk nenek dia lah, apa ilmu datang dari nenek dia, itulah yang mereka ambil. Mana Ibrahim punya ajaran itulah disanakan oleh mereka. Tidak mereka dapat wahyu yang baru. Jadi bila kita tengok dalam tajuk ni, kita terangkan itu macam dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, di antara Adam dengan Nuh ada 10 generasi. Semua di atas iman, semua di atas tauhid. Tapi lepas tu sampai dalam zaman Nabi Nuh AS berlaku kekufuran, maka start dari itulah diutuskan Nabi Nuh AS untuk memandu balik kaum dia supaya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dipanggil sebagai Rasul yang pertama. So tak salah panggil Rasul pertama, pasal dia lah Rasul yang pertama berhadapan dengan kaum yang kafir. Adapun kalau Nabi Idris pun Nabi, tapi Adam tak berhadapan dengan kaum kafir. Dia cuma berhadapan dengan anak-anak dia saja, berhadapan dengan iblis. Tapi bukannya untuk berdakwah pada iblis, tak ada. Tapi Nabi Nuh AS dia lah yang pertama diutuskan untuk berdakwah. Dan Allah Ta'ala nak katakan pada, dan orang ramai puji dia, wasammaka Allahu abdan syakura. Allah Ta'ala namakan kau sebagai hamba yang bersyukur. Dan kita kata syakur, dia adalah lafaz apa dia macam ghafur. Kan? Kalau syakir, maksud dia berterima kasih. Bersifat macam katib, nulis. Okay? Tapi bila kita datangkan dengan dia actually lafaz yang dipanggil sirah mubalaghah. Dalam bahasa Arab ada lafaz-lafaz yang dia alter daripada yang asal untuk datangkan dengan meaning yang emphasize, yang meaning yang tegas atau lebih kuat. Contoh macam saikun pemandu, saikun driver. Tapi orang yang memang jadi driver kerja dia dipanggil sawaq. So lain lah, tidak lagi jadi sama. Okey, dia akan jadi apa, nama tadi akan jadi lain. Okay. Katib, kutab, atau apa jadi dia jadi gelaran tadi sering benda berterusan. Tu bila apply pada Allah Ta'ala buat juga ghafir, dia mengampunkan, tapi dia ghaffar kan, atau ghafur kan. Jadi macam apa, alim. So dia lafaz itu dipanggil mubalaghah, melampau untuk ni kan. Kalau kita bahasa Melayu kita tak maha. Kalau kita ikutkan, kalau terjemahan biasa, amat atau sangat mengetahui, sangat mengampunkan, sangat macam tu dia, kita ada sangat faham okey. Jadi bila orang ramai kata isfa' lana ila rabbina, minta syafaat untuk kami kepada Tuhan kau, kepada Tuhan kita, Tuhan kami, ala tara ma nahnu fi, adakah tidak kau lihat apa yang kami berada dalamnya, keadaan kami teruk ni, ala tara ma qad balaghana, kau tak nampak ke apa yang telah sampai kepada kami. Fayaqulu lahum, lalu berkatalah Nabi Nuh AS kepada mereka, inna rabbika qadibal yawma ghadaba, Tuhanku telah marah pada hari ini dengan satu kemarahan, lam yaghdab qablahu mislah, tak pernah dia marah sebelum inya macam seumpamanya, walan yaghdab, dan takkan dia marah ba'dahu mislah, takkan dia marah selepasnya macam tu juga. Okey, wa innahu qad kana li da'watun, dan dia kata sungguhnya telah ada untukku satu doa, da'autu biha ala qaumi, aku doa dengan doa tadi ke atas kaumku. Yang kita kata yang Nabi SAW kata semua para anbiya diberikan, mereka semua ada satu doa, dan Nabi kata aku simpan doaku untuk hari kiamat. Okay, dan Nabi Nuh AS dia gunakan doa dia untuk hapuskan kaum dia. Yang kita kata dia minta supaya Allah Ta'ala musnahkan. Tapi permintaan Nabi Nuh AS hanya berlaku setelah mana Allah Ta'ala kata tak akan beriman dari kaum kau kecuali siapa yang telah beriman sahaja. Dan surah Hud secara tak langsung doa dia tadi bukan kerana dia marah, menyampah. Kita ni kalau orang tak dengar cakap kita nyampah kan, geram aku, biar balik kita pada muka. Kita suka macam tu. Tapi dalam keadaan para anbiya, dan lebih lagi bila para anbiya tadi dinamakan sebagai ulul azm kan, ulul azmi yang punya keazaman, rasul-rasul yang punya keazaman yang kuat, mustahil dia doa kaum dia kerana dia menyampah. Faham tak? Cuma penggunaan doa tadi dia gunakan doa tu memang apply habis. Tak ada siapa lepas tu yang tinggal di kalangan orang yang didoakan. Itu Nuh AS dalam surah Nuh, dia kata apa? Dari ayat 26. Dia kata Rabbila tadhar al-ardi
minal kafirin dayyara. Dia kata, Tuhanku, jangan kau biarkan di atas muka bumi ini di kalangan orang kafir walau satu rumah pun. Not in a single house, dia kata. Hapuskan semua. Dia minta kepada Allah Ta'ala supaya binasakan semua sekali. Dan doa tu Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala berikan pada dia doa berkenaan. Lalu dia kata nafsi. Dia bimbang pasal apa? Memang Allah Ta'ala buka pada dia untuk buat berkenaan, tapi dia rasa bersalah. Lepas tu dia kata nafsi. Pasal dengan doa dia tadi habis dunia ni ditenggelamkan, tidak ada tinggal orang kafir walau seorang pun. Yang ini kita katakan, ingat, tendensi manusia untuk kekufuran tadi atau menentang tadi kuat. Walaupun dah habis dimusnahkan, tak ada orang kafir lepas tu, lepas tu akan muncul lagi kumpulan yang pelik-pelik pula. Sebab kenapa dalam Islam tak diajar kita doa melampau. Tahu doa melampau? Minta musnahkan semua sekali orang-orang kafir. Tak diajar itu. Bahkan kita ada juga peluang untuk minta Allah Ta'ala beri hidayah. Faham tak? Minta Allah Ta'ala beri hidayah pada orang berkenaan. Itu Nabi sendiri pun tidak doa supaya orang Taif musnah. Walaupun orang Taif beri layanan buruk pada Nabi SAW. Tak pernah Nabi terima seburuk macam mana yang berlaku. Kan? Dan Nabi tak doakan supaya jahanamkan, binasakan mereka. Kalau kita dapat peluang doa makbul, siap kau. Kan? Doa makbul, kita nak orang tengok. Kan? Dapat pula, orang nampak jadi doa kita dimakbulkan. Kita lepas tu happy kan, macam kan, rasa belagak pun dia, sombong dia, ujub, bangga diri pun dia. Itu bahaya. Sebab kenapa kalau boleh doa kita tak jadi depan orang pun lagi baik. Tu kadang-kadang kena belajar bahawa kita sebenarnya Islam ni, kita jaga hati kita. Utama jaga hati. Dan jaga hati tadi bukan maksudnya kita setakat kita jaga sendiri. The environment keliling kita tadi, Allah Ta'ala pelihara kita. Elakkan kita rasa ujub, bangga diri, sentiasa jadikan benda berkenaan tak sempurna pada kita. Kadang-kadang tak sempurna kita pun bagus. Bukannya minta sempurna, nak mata paling cantik, hidung paling cantik, lepas tu jalan kita sombong. Itu bahaya. Sebab kenapa? Jangan minta benda pelik-pelik. Jangan minta benda pelik-pelik yang anda tak tahu konsekuensi siapa. Either menjadikan anda kufur atau syukur. Anda tak tahu. Pasal dia kadang-kadang terlampau kuat sangat benda berkenaan, punya kekuatan benda tersebut yang Allah Ta'ala berikan tadi, yang jadi ujian kepada kita. Kita boleh terlafaz lafaz-lafaz yang tak sepatut keluar. Macam kita ceritakan dahulu kisah orang dalam kisah surah Al-Kahfi, kan, ayat yang tentang wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li hadihima jannatain, kan, tentang dua orang. Allah Ta'ala jadikan dua-dua ni ada satu kebun, ni ada kebun, tapi seorang tu Allah Ta'ala berikan dia kelebihan. Kebun dia tadi macam-macam benda ada, diselang-selangkan, anggur tamar. Lepas tu antara kebun tu ada tanaman-tanaman lain. Tiap-tiap kali kebun dia berbuah, tak pernah zalim dia sikit pun. Tak ada satu dahan tak ada buah, semua ada buah. Lepas tu ada sungai pula melintas. Lepas tu bila banyak sangat macam ni, in the end dia pun lagak, syok sendiri. Dia kata Allah Ta'ala sayang dia. Dan dia kata pada kawan dia, faqala sahibi, dia cakap pada kawan dia, teman dia yang tak ada macam dia, wa huwa yuhawirun, kan, berbual je. Dia kata, ana aktsaru minka mala wa azna fara. Aku lebih banyak, lebih dahsyat berbanding kau. Okey, lebih mulia berbanding kau. Harta, aktsaru minka malan. Aku banyak harta berbanding kau. Wa azna fara, lebih mulia dari segi teman-teman. Teman aku semua. Kau, teman kau tok siap je. Ustaz yang taklim je. Dia kalau ustaz tempat lain hebat juga kau, kan, pensyarah universiti, kan, doktor, profesor. Datang ustaz yang taklim je, tak doktor pun ustaz tu. Kau selepas dengan dia, best ke? Kan? Masa dia kadang-kadang tajuk ni timbul, orang terasa kawan dia ramai, dia kan tak cukup situ. Bila yang jadi wadakhala jannatahu, dia masuk kebun dia. Wa huwa zalimun nafsi, dan kan ada zalim pada dia. Dia kata, qala ma adhunnu an tabida hadhi abada. Dia kata, aku tak rasa akan binasa semua ini sama-samanya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, aku tak rasa kiamat akan berlaku. Nampak dia extend sama macam tu sekali. Kemudian dia rasa, wala irditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan aku pada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku dapat lebih baik berbanding dengan apa aku dapat ni sebagai tempat kembali. Tu kadang-kadang kita minta benda pelik. Kadang-kadang kita tak faham konsekuensi apa kita minta. Kadang-kadang kita kata, ya Allah, dulukan aku periksa. Lepas dulu kita belagak, jumpa orang, anak you dapat berapa? You berapa? Anak I 5. You kan, dia pergi banding. Dia rasa macam mulia dah dapat, dulu dia periksa. Sedangkan benda tu tadi hanya sementara. Ada periksa tak habis lagi. Macam kita kat dunia ni macam habis, kan? Lepas pergi haji, dia pergi haji. Janganlah, kan? Adalah idea macam tu. Datang idea mana? Pasal kita kata haji tadi bukan pengakhiran amal. Haji tu bukan pengakhiran amal anda. Anda masih lagi berjalan di atas apa? Ujian Allah Ta'ala.
masih terus diuji dan diuji dan diuji sampai mati. Mana pernah berhenti? Maksud kita kata benda-benda berkenaan, kita kata tidak ada timbul untuk orang tersebut merasakan diri cukup. Tak cukup pun tak apa, bagus. Kan bila tak cukup tu, alhamdulillah kita sedar kita manusia. Lebih sangat tu masalah juga. Jadi nabi apa? Jadi tendensi manusia ni dapat kebaikan, jadi dia lepas makan dia balik. Biasa. Sebab kita kata macam ada orang kata, kenapa dia kata ustaz, kalau macam mana kita nak habiskan semua sekali orang kafir? Tak ada. Allah Ta'ala menjadikan ujian, dunia ni tempat ujian. Adanya orang tak percaya Islam, adanya orang ragu tentang Islam, adanya orang lawan Islam. Benda tu betul. Yang kita pelikkan macam, apa pasal jadi macam ni? Yang tadi, apa pasal aturan Allah Ta'ala nak uji kita. Adakah kita sabar? Adakah kita terus berdakwah? Kan, kena ejek sikit lari. Kan? Panggil Wahabi lari. Kan? Habis masalah lah. Saya kata, tak datang belajar. Pasal apa? Takut dikatakan Wahabi. Masalah juga. Tahu dah jahil. Nak belajar tapi malu. Masalah juga. Kita kata asas dia. Yang kita kena faham bahawa memang kita kata manusia ni tendensi tu. Memang asal Adam AS tak ada kufur. Kemudian tiba keluar cucu elok zaman Nuh punya doa habis semua. Kemudian dalam sikit keluar Nabi Saleh, Nabi Hud, kan timbul balik. Maksudnya benda takkan berhenti. Pasal itu adalah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Seorang mukmin diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa, dengan syaitan manusia, syaitan jin, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Dan itu ujian yang akan datang pada kita. So jangan kita doa minta bukan-bukan tau. Minta benda yang kita tak faham. Minta benda yang kita tak tahu konsekuensi dia. Minta benda yang logik saja. Minta tak logik. Ya Allah, aku lahir bukan anak raja, jadikanlah aku anak raja. Tak logik lah, minta buat apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada masalah. Ada orang kata, dia kata bila ada orang tegur dengan dia, jangan doa minta bukan-bukan. Dia kata mintalah benda penting, minta ampun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan kita, sayang kita dipandang setiap hari, semua doa kita dimakbulkan. Jangan minta benda bukan. Lepas tu kawan tu kata, apa salahnya minta? Yang kita minta ialah minta panjang umur. Dia kata, yang kawan tu kata, kenapa minta panjang umur? Mintalah supaya keberkatan umur. Nak minta panjang umur kenapa? Nak menongkat langit ke? Apa tak? Apa salah lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Daripada minta panjang umur, minta jadi anak raja. Kan, anak raja tak bertakwa, bagi kita jadi anak raja bertakwa. Kan bagus. Kan, kalau anak raja kan kita dalam sejarah dunia ni, anak raja semua suka joli lah, suka sekian sebagainya. Kalau ustaz kan, kalau ustaz ke, tuan haji ke jadi anak raja yang tak jahat. Kan bagus. Kan doa kan. Itu konsep dia, tapi masalahnya innallaha ala kulli syai'in qadir bagi benda yang logik. Minta bukan kenapa? Tengok letak beras, letak air, ya Allah masakkanlah nasi itu. Ya Allah masakkanlah nasi itu. Janganlah api tak pasang. Kan? Tapi kalau nak masak juga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu masalah dia, salah faham. Kan dia nak magic kan. Ting, tak buka api pun masak nasi. Itu masalah dia. Okay, faham Jadi konsep dia maksud dia doa. Doa tadi kita kata dan konsep kekufuran berlaku, itu bukan benda pelik, benda tu adalah rotation. Allah Ta'ala jadikan ke atas makhluk muka bumi ni. Jadi Nuh kata idhabu ila Ibrahim. Pergilah kamu semua kepada Ibrahim. Okay. Ibrahim ada nama, nak kata dia ni Syriania dia ni actually orang Babylon. Ikut bangsa, kedudukan bangsa dia. Cuma kita kata masalah nama dia tadi apa maksud? Ada orang cuba terjemahkan nama maksud, dia kata Al-Abur Rahim, bapa yang penyayang. Tapi sebenarnya nama Ibrahim tu adalah nama bukan Islam, bukan nama Arab. Bukan nama Arab, bukan nama Islam, bukan nama Arab. Bukan nama Arab. Nama Islam, kita Melayu faham nama Arab, nama Islam. Sebenarnya dia bukan Arab. Okay? Ibrahim AS bukan Arab. Ismail, anak perkahwinan Ibrahim dengan Hajar, pun bukan Arab. Sebab dia Ibrahim Babylon, yang tu daripada Mesir. Mesir, Hajar daripada Mesir. Still bukan Arab. Tapi Ismail duduk dengan Arab, kahwin dengan Arab. Sebab kenapa keturunan Nabi Ismail itulah yang lahirnya Rasulullah SAW. Tapi dia bukannya Arab asal. Pasal dia datang kabilah daripada selatan Yaman, Jurhum, kahwin, tinggal di Mekah, kemudian kahwin dengan dikahwini oleh Nabi Ismail akan anak dia. Lalu di situ dah timbulnya tajuk Arab, keturunan Nabi SAW. Adapun Arab-Arab yang asal, dia kat Yaman dan sebagainya, Arab asal. Yang ada kaitan dengan Ibrahim punya keturunan sebenarnya. Dari segi lineage tadi. Tapi kita kata Ibrahim tadi nama dia bukan Arab. Jadi memang kita tak perlu untuk terjemahkan nama Ibrahim tadi maksud dia apa. Nama dia Ibrahim. Kan ada pengertian, mungkin ya mungkin tidak, tak boleh pakai. Kalau tak ada kepastian.
nama tadi. Pasal kalau dia kata penting, Allah Ta'ala bagi tahu kita. Dia Allah Ta'ala tak bagi tahu kita, maksudnya tak payah kita tahu. Sudah tahu je. Tak penting. Dia bukan tambah. Boleh kita tahu Ibrahim tu maksud dia Al-Abur Rahim, bapa yang penyayang. Kalau kita tahu perkataan tersebut, maka kita akan masuk syurga. Dan usahalah cari. Tapi kalau tak ada janji Allah Ta'ala untuk benda kenaan, tak usah belajar pun tak apa. Tak tahu pun tak sakit. Tak sakit, tak ada sakit ni Islam kita ni, tak rosak Islam kita. Contoh macam, okey, saya tanya soalan Sehari semalam kita ada berapa rakaat sembahyang? Berapa waktu? Berapa rakaat? 17. Berapa kali takbir? Terus terang saya kat saya pun tak nak kira. Sebab pasal kita tak kira. Bilang boleh kita tahu, kita ingat. Kalau kita bilang, kita dapat campur boleh campur. Tetapi sebenarnya Islam tu bukan dengan kira benda tu. Ada orang sonok macam takbir berapa kali. Dalam takbir berapa huruf? Berapa sekian? Itu ngarut. Dah start. Tak tambah iman pun. Tak tambah iman anda. Bila tahu benda berkenaan, tak bertambah iman, tak bertambah takwa. Tak payah tahu, tak apa. Tak payah tahu pun, tak apa. Itu yang sebab kenapa Ashabul Kahfi, warna anjing dia warna apa, Allah Ta'ala tak ajar. Anjing dia jantan betina, Allah Ta'ala tak ajar. Spesies apa? German Shepherd ke? Bulldog ke apa? Tak perlu tahu. Saya tak payah tahu lah. Sebab kenapa kita kata ini Allah Ta'ala simpan sebagai rahsia yang tak perlu kita tahu. Dan bahkan tak diketahui pun siapa. Nama mereka, tak tahu. Negeri mana? Tak tahu. Yang Allah Ta'ala ajar pada kita kisah yang berlaku tadi, yang kita patut belajar. Bukannya berkenaan dengan tajuk apa nama orang tu. Tak ada. Even kalau kita blur kan, kita tak tahu orang tu siapa. Anonymous pun tak ada masalah. Pasal kisah hidup tu yang kita nak ambil. Pasal orang tu kisah-kisah benar. Cuma masalah dia hidup mana? Tak tahu. Tapi memang Allah Ta'ala yang wujud. Allah Ta'ala takkan sebut kecuali benda tu adalah benar. Dia adalah benar. Okey? Baik. Jadi ini ada cerita kat dia sebagai ada tafsir. Macam juga ada tafsir bila dinamakan apa Iblis, nama dia Azazil lah kan, dan sebagainya. Macam itulah. Sebenarnya tak perlu pun. Kalau tahu nama Iblis adalah Azazil, dia nak buat style macam seru. Hei Azazil, aku tahu asal usulmu. Nama kau daripada sekian. Itu nak apa? Panggil hantu raya. Tahu tak? Dia nak suruh hantu raya tu tangkap. Aku tahu asal usulmu. Bla bla bla. Tak guna. Kan? Tak perlu kan? Tak penting. So tak perlu tahu. So jadi kalau dia kata ada orang sibuk, Ibrahim tu nama dia apa? Asal apa? Tak tahu. Okey? Dan disebut itu idhabu ila Ibrahim fayatuna Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Tapi kena ingat, Ibrahim AS sering dikaitkan nama dia dengan Khalil. Khalilullah kan? Khalilullah. Apakah maksud Khalil? Sering diterjemahkan kekasih. Tapi juga sebenarnya teman yang akrab, teman yang rapat. Okey? Ada kata maksud dia datang daripada dia di sini. Dia kata contohnya, dia kata perkataan apa Khalil ni. Dia kata Khalil. Okey. Ada kata teman. Kerana apa ataupun benar. Itu kerana apa? Kerana dia Ibrahim AS benar dalam mencintai Allah Ta'ala dan ikhlas dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, sehingga dia melebihkan cinta Allah Ta'ala tadi mengatasi semua yang dicintai. Bapak dia pun dia tolak. Dia sayang bapak dia, tapi kerana betul sangat dia Khalil, pada kata Khalil daripada kataan sadaqah, maknanya benar, betul, tulus, maka dia tolak semua sekali cinta kecuali cinta Allah Ta'ala je. Teman rapat dia tak ada ambil yang lain. Bahkan dia ikhlas pada cinta daripada Allah Ta'ala dan tolak pada yang lain. Bahkan dia apa? Dia sanggup korbankan harta dia untuk tetamu dia, anak dia untuk korban, jasad dia untuk api. Tak kisah, kena bakar pun tak kisah. Serah pada Allah Ta'ala. Okey? Okay. Ada juga yang kata maksud Khalil itu daripada khullah. Itu maksud dia apa? Maksud dia kefakiran ataupun keperluan. Kerana dia ni Ibrahim AS, dia perlu dan juga berharap kepada Allah Ta'ala pada keperluan dia, dan dia kembali kepada Allah Ta'ala dalam kemiskinan dan sebagainya, dan tak pandang pada yang lain. Okey? Tak pandang pada yang lain. Dengan maksud dia apa tidaklah apa, bahkan dalam tajuk ni datang kisah yang sering masyhur dinukilkan, bahawa ketika mana dia nak dimasukkan dalam api tu, Jibril datang tanya dia, ada tak kau sebarang hajat? Kau ada sebarang hajat tak? Dia kata lalu dia pun dia kata apa? Dia kata tak ada. Ada pun pada kau aku tak perlu.
Aku perlu Allah Taala. Jadi memang banyak nukilkan kisah tadi. Daripada para tabi'in, para sahabat dan sebagainya, tapi kita kata daripada Nabi sendiri tidak sahih lah. Daripada yang lain dia kisah datang daripada mungkin ahli kitab punya, wallahu alam. Tapi kisah tadi pengertian tu betul. Pengertian tu adalah betul untuk memberitahu bahawa hanya dia bergantung pada Allah Taala saja. Terbalik pada masalah khalil atau khullah tadi, maksudnya perlu harap bergantung pada Allah Taala saja. Okey. Ada juga khalil ni, khalil tu dikatakan maksud dia datang daripada kata khalal. Khalal maksud dia luang di antara dua perkara. Maksud dia dalam hati Ibrahim AS ni ada ruang-ruang, maksud terisi hati dia tadi dengan apa? Mengenal Allah Taala, cinta Allah Taala, dan juga merasakan Allah Taala perhatikan dia. Maksudnya itu yang ada dalam hati dia. Maksudnya hati orang lain mungkin rapat daging je kan. Hati dia tadi ada ruang-ruang yang di situ ada tentang mengenal Allah Taala, kat situ ada cinta Allah Taala, ada yang merasa Allah Taala perhatikan pun juga ada. Perkataan khalil atau khullah tadi, khalal maksud dengan pengertian itu. Tapi kita kata sebenarnya pengertian nama Ibrahim AS tu kalau tak tahu pun tak apa. Kan? Khalil tu pula gelaran yang memang diberikan kepada dia. Okay, diberikan oleh dia. Tapi kepada dia, dan mungkin kerana dan kita wajib tiga asas tadi. Either kerana dia benar dalam bercinta Allah Taala, ataupun kerana apa? Kerana dia ni kerana dia perlu berharap pada Allah Taala, atau kerana dia ni dalam hati dia yang ruang hati dia tadi hanyalah untuk mengenal Allah Taala, mencintai Allah Taala, dan juga berharap bergantung pada Allah Taala saja, tidak pada yang lain. Jelas okey. Jadi fayatuna Ibrahim, dia mungkin datang pada Ibrahim, fayaqulun, mereka berkata, anta nabiyullah, engkau nabi Allah. Ni orang ramai datang ni di mahsyar, datang jumpa dia sekarang iman. Wa khaliluhu min ahli al-ardi, dan orang pilihan, khalil Allah Taala, kekasih Allah Taala atau orang benar Allah Taala daripada kalangan ahli bumi. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhan kau, mintalah pelepasan untuk kami kepada Tuhan kau. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat apa yang kami berada dalamnya, mana keadaan kami yang teruk ni. Okey, ala tara ma qad balaghana, tak ada kau lihat kepada apa yang sampai kepada kami, mana kepayahan yang kami sampai ni tak pernah kami kena macam ni. Kau tak nak tolong ke, maksud dia. Fa yaqulu lahum Ibrahim, lalu berkata kepada mereka Ibrahim, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qad ghadiba al-yawma ghadaba, sesungguhnya Tuhanku telah marah murka pada hari ini dengan satu kemurkaan, lam yaghdab qablahu mislah, tak pernah dia marah seperti ini, murka seperti ini sebelum ini sama sekali, tak pernah dia marah macam tu. Wala yaghdab, dan tidak sekali-kali, wala yaghdabu, dan tidak dia akan marah, ba'dahu, sesudahnya, mislah, sepertinya juga. Okey. Wa dzakara kadzabatihi, dari dia pun sebutlah tentang pembohongan dia, penipuan-penipuannya. Okey. Yang kita kata lafaz berkenaan maksud pembohongan tadi, kita terangkan sekarang. Dia kata, dan dia kata berkenaan dengan Ibrahim AS ni, dia kata pembohongan dia. Okey, telah ditafsirkan dari riwayat yang lain dengan apa yang maksud dia, bukanlah maksud dia penipuan yang penipuan. Maksudnya bukan menipu macam kita menipu. Maksud dia penipuan yang cakap tadi, kalau kita fikir balik tak tipu pun. Macam mana? White lie. Boleh jadi, tapi bukan. Ni kan white lie. White lie ni orang zaman kita pakai white lie ni macam-macam benda. Ibrahim AS ni cakap tu betul, bukan white lie. Contoh macam bila dia kata macam contoh Nabi SAW kan. Bila Nabi SAW, bila orang tanya, dari mana? Dari air. Style buruk sikit lah kan. Macam Ibrahim AS orang tanya dengan dia, siapa ni? Isteri dia. Dia kata apa? Saudaraku. Walaupun kita kata macam, kalau saudara dia kenapa dia ini isteri dia, kenapa cakap saudara dia? Ikutkan tak salah, pasal ketika itu yang beriman hanya mereka berdua je, tak ada orang lain. Maka itulah saudara dia dalam Islam. Lafaz itu boleh kita boleh terangkan balik. Bukannya dan kita sebut di sini apa berkenaan dengan apakah pembohongan yang dimaksudkan oleh Ibrahim AS. Dari riwayat ini datang disebut, aku pernah sekian. Betul, dia takut pasal orang ramai minta pada dia supaya minta doakan syafaat, tapi dia kata aku pernah buat A, B, C, D. Dia sebut itu. Okey. Dan disebut, dan di antaranya adalah kata-katanya tentang bintang. Dia kata contoh macam dalam surah An-An'am ayat 76, Al-An'am 76, hadza rabbi. Dia kata dia tengok bintang, dia kata ini Tuhan aku. Ini Tuhan aku. Dan ahli tafsir menyebut bahawa itu adalah berlaku pada ketika umur kecilnya Ibrahim AS. Wallahu ta'ala alam, sebenarnya kata-kata berkenaan bila tak tahu. Tapi kena ingat, bukanlah pengertian, maksud dia macam ayat yang berkenaan dengan dia tengok bintang.
Dia kata ini Tuhan aku kot, lepas tu dia hilang. Dia kata bukan, aku tak suka benda hilang. Lepas tu tengok pula bulan besar. Dia kata ini kot Tuhan aku. Lepas tu bulan hilang. Lepas tu nampak matahari, dia kata ini Tuhan aku pun. Jadi last sekali, kalau ikut sebagian orang, dia kata itu pencarian. Sebenarnya bukan pencarian. Pasal Ibrahim AS, dia bercakap macam tu. Dan Allah Ta'ala rekod pada kita tajuk ni tadi supaya kita faham berkenaan perbandingan. Maksud dia apa dia nampak kelemahan atau ketidaksempurnaan yang ada pada makhluk-makhluk tadi, bintang, bulan dan matahari tadi, menyebabkan dia tolak untuk mengakui benda itu sebagai Tuhan. Itu yang dia ajar pada kita. Bukan maksud dia kata Ibrahim AS mencari Tuhan dan dapat Tuhan. Lepas ada orang salah faham, dia kata kita pun boleh cari Tuhan. Dulu ada kumpulan dekat Malaysia ni datang buat konsultan kan. Kan dia kata Ibrahim ni mencari Tuhan. Tak boleh. Pasal semua para anbiya adalah pilihan Allah Ta'ala. Macam kisah Musa AS kan, untuk dia terima wahyu di Bukit Sinai tu, kan dia kena keluar Mesir dulu. Dia keluar Mesir, pergi duduk kat Mesir, keluar ke Madian. Sampai di Madian dia tinggal selama 10 tahun, kahwin dengan anak orang sana. On the way balik tu baru dia terima wahyu. Tapi untuk sekuens benda berkenaan, kena jadi kes apa? Dia tumbuk orang. Kan dia tumbuk orang mati. Maksud orang cari siapa tumbuk orang dan sebagainya, mati. So, jadi konsep dia, maksud dia Allah Ta'ala nak gerakkan untuk disampaikan situ. Ini perjalanan dia. That's the movement yang kena berlaku. Dan bukan maksudnya itu adalah kita panggil apa, pencarian dia. Tak pencarian tak timbul. Pasal semua Bani Israel tadi telah tahu, kenal berkenaan dengan tajuk kita panggil tajuk berkenaan dengan agama. Kan mereka sebelum daripada Musa kan alaihissalam, kan diorang keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga adik-beradik Yusuf yang keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. So diorang tahu diorang punya keturunan dari mana. Diorang tahu tentang Allah Ta'ala. Cuma untuk dia dapat wahyu tadi, Allah Ta'ala aturkan kena lalu lintas tadi. Macam ni kat masalah Ibrahim alaihissalam, yang Allah Ta'ala tujukan dalam Al-Quran yang cerita berkenaan Ibrahim tengok ni. Maksudnya kalau Ibrahim tengok benda berkenaan, benda tu hilang, dia tak boleh terima sebagai Tuhan, kamu kena ikut benda yang sama. Maksud dia jangan tengok, ya ni Tuhan kot, tak ada. Maksud dia benda tu akan nak hilangkan pada mereka. Pasal kebanyakan ayat-ayat Quran yang berkenaan kisah Nabi Ibrahim ni banyak ditujukan kepada Bani Israel dan juga musyrikin Mekah. Sebab musyrikin Mekah ni mengaku mereka keturunan Ismail, yang Ismail keturunan Ibrahim, yang mana mereka berdua bina Kaabah. So secara tak langsung bila orang kita dakwa diri kita, tapi ini perbualan yang berlaku di antara dia dan kaum dia, so secara tak langsung menafikan berkenaan dengan tajuk dia mencari Tuhan. Sebenarnya bukan cari Tuhan, bahkan menafikan tentang kepercayaan orang-orang musyrikin kat situ. Bukan cari Tuhan. Tak ada orang cari Tuhan. Pasal para anbiya ni dipilih, bukannya dia effort dia buat menjadikan dia nabi. Tak ada. Mana Allah nak aturkan untuk dia jadi nabi tadi, ya. Aturkan lahir keluarga mana, dibesarkan oleh siapa, datang miskin ke, datang dalam keadaan anak yatim ke, semua Allah nak aturkan. Tapi bukan maksud bahawa itu berlaku dengan apa? Usaha dan effort anda. Dan sebenarnya kita pun macam tu juga. Kita dapat kerja, kita dapat berkeluarga, dapat beli rumah. Semua tadi tu kita nampak kita. Tapi kita lupa sebenarnya ada aturan Allah Ta'ala kat situ. Kita lahir anak siapa? Negara mana? Zaman mana? Sebut itulah, Tuan sebut lain dulu. Lahir mana? Lahir tahun era mana? Zaman sekarang. Zaman tahun apa? Tahun lahir awal sikit. Zaman tanah murah. Kan tanah mahal kan? Kalau orang tu lahir zaman awal sikit, tanah murah, so dia beli tanah banyak. Katakan lahir zaman sekarang, nak beli tanah. Nampak tak? Lahir tanah tahun mana? Kemudian apa? Anak siapa? Kalau dia lahir anak petani duduk kat ujung kampung kan, tak ada duit dan sebagainya, tak pergi belajar. Abah kata udah tu sekolah. Kalau zaman dulu kan ada sekolah darjah 6 kan, stop dah tu kan, hantar sekolah, pergi tolong mak kat rumah lagi baik, dia kata. Faham tak? Jadi konsep dia sekarang ni, maksud dia benda tadi era zaman mana kan, mak bapak kita siapa kan, semua sekali benda berkenaan Allah Ta'ala aturkan. Kita perasan kita punya. Sebab para anbiya sebenarnya Allah Ta'ala aturkan untuk mereka jadi nabi. Bukan dapatkan persoalan dia tadi pun Allah Ta'ala yang timbulkan hati dia. Ada orang tak pernah trigger langsung pun kan, ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tak semayang pun. Ada orang, dia tengok nenek dia mati, dia start. Ada orang saya jumpa, dia mula start tengok orang mati, terus jadi macam insaf. Ada orang tu tengok apa? Bukan tengok nenek mati, dengar kawan baik dia mati, atau kawan sekolah dia mati, terus dalam hati dia terus jadi insaf. Itu cara Allah Ta'ala aturkan. Tapi ada orang tengok kawan dia mati, bukan mati, dia langgar orang mati, tak insaf pun ada. Faham tak?
Sebab keinsafan tadi tu, lembutnya hati kita dengan keajaiban yang berlaku, itu adalah apa? Aturan Allah Ta'ala. Kita yang perasan. Kan kita panggil orang tu, ajak jom pergi, dia nak pergi ke tidak? Kan? Dia nak pergi ke tidak tu, Allah Ta'ala yang lembutkan hati dia. Jangan juga kita ajak kahwin, jom kahwin. Dia tak nak jangan. Faham tak? Ni kadang-kadang orang manusia tak faham bab ni. Dia rasakan dia. So, kisah perbualan, kata-kata Ibrahim AS, dia kata, ini Tuhan aku tadi, walaupun sebagian al-tafsir kata, benda tu berlaku ketika masa dia kecil, dan dia bercakap, itu benda tu bukanlah sebagai tajuk dia mencari Tuhan. Kita tak tahu sebenarnya dia cakap bila. Tapi anyway, kalau betul sekalipun jadi kecil, maka benda tu macam trigger. Allah Ta'ala triggerkan hati dia untuk bercakap, dan dia mencari agama. Dia dapat menerima wahyu dengan betul selepas daripada itu. Contoh saya ceritakan tu kan, ada seorang akak tu, dia kan dia anak Sami. Kan dia dapat bapak dia tengok bapak dia buat patung, masuk nyawa dalam patung. Lepas bapak sembah patung. So dia kata dengan bapak dia, bapak ketika dia cakap tu umur dia 5 tahun. Budak lagi. Kan dia kata dengan bapak dia, bapak dia kata. Kan bapak sayang dia. Bapak dia kata, kenapa bapak buat Tuhan? Bapak masukkan nyawa dengan Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. Tapi kata-kata tadi macam mana boleh keluar? Dia bukan datang tengok ehwal Islam malam tu, tengok ehwal Islam. Takkanlah bapak dia bagi tengok ehwal Islam kot. Apa tu anak aku tak boleh tengok ehwal Islam ni, kalau masuk Islam nanti dia. Kan? Dia tak ada pun. Faham tak? Tak tajuk kat situ. Itu yang kata Allah trigger. Allah Ta'ala terbitkan persoalan tadi dalam hati kita. Kadang-kadang kita tak kisah pun, Allah Ta'ala akan datangkan kerunsingan kita yang boleh menghilangkan runsing kita. Siapa? Allah. Datang kerunsingan kepada kita siapa? Allah. So dia nak runsing kita berkenaan dunia, Allah. Runsing kita hari akhirat pun. Jadi kena faham, dia segala-galanya, bukan kita. Ni kadang kita perasan effort kita ni masalah. Tu jadi kes. Ibrahim mencari Tuhan, kita juga mencari kuat spot kita. Gila nama dia kan, kuat spot kan. Ini kita tak ada kaitan. Jadi pada ada awal keadaan dia, okey. Dan kemudian apabila dia telah selesai, dia kata telah elok pandangan dia. Kalau itu ketika kecil, ketika telah Allah Ta'ala berikan dia ilmu dan hikmah, dia Allah Ta'ala terangkan dia jalan kebaikan, jalan kebenaran, kan? Allah Ta'ala terangkan dia, sempurnakan kepada dia ketepatan. Dia pun melafazkan dalam surah Al-An'am ayat 79, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan juga bumi tulus, tak ada kepada yang lain, purely hanya kepada dia, lurus kepada Allah Ta'ala. So maksud dia dekat situ, pelafazan ini adalah macam menggantikan balik apa? Lafaz yang ini Tuhan aku, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku. Ini para ulama nyatakan. Menunjukkan waktu itu ketika mana dia masih lagi awal umur dia. Macam Musa lah tumbuk orang ketika sebelum jadi Nabi. Yang itu lepas dipilih menjadi Nabi. Dia tidak ada timbul masalah mencari. Sebelum jadi Nabi, persoalan tu dalam hati dia berlaku. Macam Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum terima wahyu, kan Allah Ta'ala jadikan dia mula nak duduk dan dia mengasingkan diri, kan. Mula-mula Nabi mimpi-mimpi yang baik. Kemudian Allah Ta'ala dalam hadis yang datang, dia kata thumma hubbiba ilaihil khala. Lalu kemudian Nabi SAW dijadikan dia suka bersendirian. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Lalu dia pun bersendirian dekat diri dia dekat dalam Gua Hira. Dia jumpa isteri dia, ambil bekalan, pergi patah balik. Lepas tu kemudian ambil bekalan, turun balik, patah balik. Macam tu keadaan dia. Sehinggalah datang wahyu kepada baginda. Dia bukan mencari, dia disuka, digemarkan Allah Ta'ala untuk buat benda berkenaan. Bukan dia cari. Dia tak ada method, tak ada orang karang buku how to be, becoming prophet for dummies. Kan buku kan tulisan dummy kan, become prophet for dummies. Tak ada siapa boleh jadi nabi. You cannot be a prophet, you cannot be talib. Tapi orang kita salah faham, dia kata ini boleh kejar. Tak boleh kejar, pasal kecenderungan dari itu Allah Ta'ala yang aturkan. Allah Ta'ala yang aturkan, ya? Kalau kita Allah Ta'ala tak aturkan, tak jadi. Itu kenapa kita kata kita nak, kita mahu, tapi benda tu siapa yang membantu? Allah Ta'ala. Kalau kita nak benda berkenaan tapi environment tak sama, kita akan dapat. So dengan sebab itu, baca kisah ni jangan kita salah faham. Nanti dia kata kata-kata yang Ibrahim lafazkan yang salah. Dia kata dia adalah bintang-bintang tu, dia kata aku, ini Tuhan aku. Bukan maksud dia mencari Tuhan. Okay? Itu adalah benda tendensi yang Allah jadikan untuk dia tertanya pada diri dia, sehinggalah bawa kepada tajuk tadi. Macam Nabi SAW sebelum terima wahyu, baginda suka bersendirian. Tu Allah Ta'ala jadikan pada baginda sifat berkenaan. Musa untuk terima wahyu kena pergi bunuh orang dulu, taubat, kemudian lari pergi Madian, on the way balik baru. Itu tajuk dia. Kalau tak ada, tak jalan lah, tak timbul tajuk. Tajuk tu berjalan. Itu cara Allah Ta'ala berikan kepada orang. Ataupun contoh orang tu tak lulus UPSR, tak lulus PSPM, tak dapat bagus sangat, bapak tak hantar sekolah sains,
Kalau dia kata dapat sekolah sains, tak jadi ustaz. Tahu? Ini contohnya. Bukan maksud dia, tuan-tuan sekalian, dia anak kita bodoh, dia jadi ustaz. Tak, dia tak boleh jadi ustaz. Macam tu kan, dia faham ya? Bukan maksud dia. Dia actually aturan Allah Ta'ala. Aturan Allah Ta'ala untuk manusia tadi. Terima dengan cara tadi. Sebab kenapa jangan kita tengok anak kita gagal UPSR ke, SPM ke, STP ke apa, habis tak ada masa depan. Tak. Dia ada masa depan. Allah Ta'ala aturkan. Rezeki Allah Ta'ala berikan bukan dengan sijil berkenaan. Kalau anda kata Allah Ta'ala taufik pada dia, benda lain pun. Itu cara Allah Ta'ala berikan. Bukan cara kita. Ini kita tengok je, tak dulu speksa. Tak ada masa depan kau. Kenapa kita macam tu? Saya tak faham kenapa. Kenapa ada idea macam tu? Ini Mat Saleh aja. Di LCE kan? Kalau ada LCE tu, habislah. London kan. Sekarang ni salah. Tak ada benda pun kan. Benda tadi kita kata ada, alhamdulillah. Tak ada pun, alhamdulillah. Kan belajar jangan berhenti tu je. Selagi mana boleh belajar pada anak-anak kita, itu bagi jangan berhenti belajar. Itu satu benda yang saya ingat sangat. Mana kalau dia kata saya berhenti belajar, saya tak ngajar tuan-tuan sekalian ni. Kalau saya berhenti belajar, ingat ke sekolah agama tu macam apa, best dah. Dapat nombor 1 pun, tapi tak ada benda pun. Macam tu juga. Pergi ke Sudan. Kan dah periksa ni sampai duduk senawi ni dalam kelas nombor 1 lah. Tapi pergi ke Sudan, dengar je orang Sudan cakap Arab, tu tak faham. Tak faham kan? Sampai kata apa? Habis dah, aku salah pilih bidang. Tak, orang bagi duit dah ni. Ipar bagi duit dah. Saya kata, kan nak patah balik kot. Tak apalah, duduk je lah. Macam mana, tak dapat faham, tak tahulah. Duduk dia diam. Duduk masjid, hafal Quran je. Bila datang kelas, duduk masjid. Alhamdulillah, satu hari kau tak jadikan. Bila faham, jangan tanya. Bila faham? Hari apa faham? Tak tahu. Tarikh apa faham? Jam berapa faham? Tak tahu. Sebab kenapa kefahaman tu Allah Ta'ala yang bagi. Kalau tidak tak faham. Kata faham. Bila faham? Tak tahu. Tapi kita kata jangan berhenti belajar lah. Kalau saya lepak balik Malaysia balik, laga ayam saya. Tahu tak? Itu idea Allah Ta'ala berikan. Kita rasa satu benda, tapi jalan lalu Allah Ta'ala lain. Dia ada aturan yang lebih baik. Kita tak tahu. Nak pergi belajar ke mana, sekian sebagainya, aturan yang lebih baik. Kita buat usaha, buat effort, tapi sampai ke mana-mana pun kita tahu bahawa kita cari apa. Benda tadi yang lebih baik adalah apa yang Allah Ta'ala atur untuk kita. Jangan kita menyesali keadaan. Kalaulah aku dulu ambil SPM, kalaulah aku dulu PSA, kalau aku masuk MRSM, tak payah kalau. Dah lepas dah, sudah. Yang depan, masa ke depan tu jaga. Yang lepas tu tak ada masalah. Jadi dah okey. Dalam tajuk ni dia kata dan ini berkenaan dengan tajuk-tajuk ni, kerana apa Allah Ta'ala khususkan apa memang kita kata macam saya terang tadi, tidak layak untuk kita kata para anbiya ni tadi dia kita kata pernah sesat masuk Islam, tak ada. Tak layak, pasal semua para anbiya diberikan kesempurnaan akal oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga selamat dia punya sifat asal dia tadi daripada orang kata kejahilan. Maksud dia kejahilan tadi, maksud dia jahil, maksud dia buat benda yang tak senonoh ke, tak ada. Mereka ni terjaga, terpelihara. Bahkan Allah Ta'ala sekat mereka, jadikan mereka tidak buat benda kekufuran. Macam Nabi SAW sendiri benda-benda yang mengaibkan baginda, mereka tak boleh buat. Dalam hadis yang datang berkenaan dengan bila Kaabah roboh, lalu bila nak bina balik Kaabah, semua orang bergotong royong. Nabi SAW datang untuk gotong royong ketika dia muda. Lepas tu bila dia angkat, kan bila nak kan datang untuk buat kerja berat kan, dia sensing lah jubah, angkat tinggi sangat, hampir-hampir ternampak aurat. Lalu apa? Every time terselak je dia pingsan. Itu cara Allah Ta'ala pelihara mereka, para anbiya daripada perkara-perkara macam tu. Kalau dia kata Allah Ta'ala jaga daripada terselak aurat depan orang ramai, dan saya yang lain lagi lah Allah Ta'ala jaga. Pasti Allah Ta'ala jaga yang lain. Yang ini pun Allah Ta'ala jaga, yang lain lagi Allah Ta'ala jaga. Lebih dahsyat lagi Allah Ta'ala jaga. Baik. Jadi kita kata sambung. Okey. Dan apa, kerana apa tak pernah dengar dari para anbiya tadi, tak pernah didengari bahawa mereka ni ada sembah Tuhan selain Allah Ta'ala. Kemudian sembah Allah Ta'ala, tak ada. There's no such thing. Nabi ni sembah berhala dulu, baru sembah Tuhan Allah Ta'ala, tak ada. Memang tak jadikan lineage mereka ni direct, jelas, nyata. Mereka bukan penyembah berhala. Ibrahim AS bukan penyembah berhala daripada awal lagi. Dia tak ikut pun keluarga kaum dia buat apa. Dia tengok benda berkenaan dia pelik, dia tak faham kenapa kaum dia buat. Jangan dalam diri dia asal-asal lagi Allah tak jadikan macam tu. Bukan maksud dia sembah berhala 15 tahun kemudian baru tiba-tiba sedar satu hari. Tak. Itu kan para anbiya. Allah Ta'ala pelihara mereka daripada benda berkenaan. Okey? Maksud dia kata
Dan juga tidak mereka mengiktikadkan sebarang perkara yang mustahil kepada Allah Ta'ala. Tidak juga mereka melakukan sebarang perkara-perkara yang keji. Keji? Yang benda tu tadi, kalau kita lihat umum pada kaum berkenaan buat. Macam Nabi Hud, Nabi Hud. Kaum dia kaum Ad, kuat, gagah dan sebagainya. Kaum dia sibuk tunjuk kekuatan. Dia tak terlibat benda berkenaan. Dia tak terlibat sama. Macam Nabi Muhammad SAW, kan dia kata nak pergi pesta orang Arab buat kan. Dia nak pergi. Tidur tanya dia apa? Tidur. Nak pergi pula kali kedua, tertidur. Dan sekali dia hilang minat, hilang interest. Every time nak buat, asyik sekat je kan. Macam budak kecil lah kan, kita sekat di jalan, dan kita tak datang tak. Kan dia jadi lintas tu tak bagi kan. Dia menangis kita buat tak tahu, lagi dia belah tempat lain. Dia hilang interest untuk benda berkenaan. So Allah Ta'ala pelihara, jaga. Benda-benda yang umum pada kaum dia akan terpelihara lah para anbiya tadi. Okey. Dan benda ni bukanlah tidak sebelum kenabian, tidak juga selepas kenabian. Sebab kenapa kaum dia tak pernah kata engkau pun sama sembah macam kami dulu? Tak ada. There's no such thing para kaum berkenaan akan cakap macam tu. Tak ada mana-mana para anbiya dapat hujah kaum dia kata engkau pun sama juga macam kami. Yalah hari tu sama je, makan sama-sama, curi sama-sama, tiba-tiba marah hari ni. Tak ada. Kita kalau kita cakap macam tu, orang akan kata, alah kau pun laga ayam macam aku itu. Orang cakap macam tu. Kan, faham tak? Jadi kata-kata benda berkenaan akan keluar. Kalau dia kata para anbiya, orang tak cakap macam tu. Semua para anbiya bila dia hujah kaum dia, tak pernah terkeluar dari kaum dia kata engkau pun buat juga dulu. Engkau pun sama macam kami dahulu, tak pernah. Diorang kata engkau manusia macam kami ya. Makan macam kami, tidur macam kami, sakit macam kami, pergi pasar macam kami, ya. Tapi untuk mengatakan engkau pun dulu buat macam kami, tak pernah. Engkau pun couple dulu, tak pernah. Serius, benda betul. Serius, tak ada. Tu Allah Ta'ala jaga sungguh para anbiya tadi. Sampai kan bila dia berdakwah, kaum dia tak boleh nak keluarkan apa buruk dia. Last kali dia kata gila, ada sihir, nampak? Kan? Sawan, dia akan keluarkan kata-kata yang dia tak boleh nak buktikan pun. Bila panggil buktikan, tak ada. Tak ada kata, ni syair, tak ada. Dia akan datangkan dengan idea tak burukkan terus apa peribadi Rasul tadi, Nabi tadi. Bukannya dia hujah dengan nyata. Bahkan untuk kata Rasul tadi tak elok, tak ada hujah. Sebab kenapa Rasul-Rasul tadi terjaga dan terpelihara. Dia bukannya datang sebelum kenabian atau selepas kenabian. Dan kalau anda kata sekiranya benda tersebut ada berlaku, nescaya akan akan disergah, diherdik mereka dengan itu oleh apa? Oleh umat-umat mereka. Kerana apa? Mereka ajak pada tauhid. Dan bahkan kaum mereka gunakan, engkau dulu pun sama. Kita sekarang kita dakwah pada orang pun orang guna benda sama. Bila orang tu buat, ada ustaz tu pun buat, atuk ustaz tu buat. Salah lah. Kita ajar ni nak ajar benda baru, benda yang betul. Tapi orang tu sering akan orang tu buat. Orang tu buat. Ini bukan orang tu, bukan kita. Orang tu. Kalau kita buat lagi kena. Kita larang, kita tak boleh buat. Kalau ustaz tu pun ada, saya ingat siapa dah. Okey. Bila orang tanya, dia kata soalan, dia kata berkenaan dengan wanita musafir lebih daripada darjat tertentu tanpa mahram. Saya terangkan. Saya kata yang tanya saya. Kalau saya takkan jawab benda tu kata boleh. Benda tu boleh digalakkan, tak mengapa, halal bla bla. Saya takkan jawab macam tu. Saya akan terangkan apa yang saya belajar. Lepas tu saya terangkanlah. Lepas tu tiba abang tu seorang tu kata, isteri ustaz macam mana? Dia kata okay, dia ni. Maknanya kalau dia kata kalau kena kat isteri saya, walaupun benda tu betul. Betul kan? Saya cakap benda betul pun, dia kata saya tengok, isteri saya buat tak? Saya pernah ke isteri saya musafir tanpa mahram tak? Benda tu akan timbul tajuk. Maksud dia orang tadi, ini kita mainkan para anbiya yang berdepan dengan orang kafir. Pastilah kita teruk. Pasti kaum mereka cari jalan macam mana nak pangkah dia. Termasuk kan ungkit. Ya, macam Ibn Mas'ud kan dia tegur perempuan yang pakai tattoo tu. Kan perempuan tu kata buka Quran kulit ke kulit, tak ada pun tattoo tu haram. Lepas tu bila Ibn Mas'ud datangkan dalil, perempuan tu dah diam, tak jawab. Dia kata agaknya isteri kau pakai. Nampak tak? Dia try untuk jatuhkan. Maksudnya kalau dia kata isteri dia pakai, dia masalah. Dan sekali tengok, pergi masuk rumah tengok tak ada. Tak ada. Bila tak ada, Ibn Mas'ud kata apa? Kalau sekiranya mereka macam tu, mana pakai benda-benda berkenaan, aku tak tidur dengan orang. Ni kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. So secara konsep dia, kita kena faham. Memang benda ni kalau ada keburukan para anbiya sebelum dari Nabi, dia sembah berhala, dia pun sesat dan sebagainya, nescaya benda tersebut akan menyebabkan apa? Rosaknya kedudukan mereka. Masalah Nabi tu tak dapat hidayah untuk wahyu lain. Nak kata Nabi sembah berhala juga, tidak. Tu sebab dia kata macam dia terangkan alam yajid ka yatiman fa
wajadaka dhallan fahada. Lafaz dhal tadi jangan terjemahkan maksud dia engkau sesat macam kaum kau juga sembah berhala, bukan. Tak ada. Tak tahu mana kebenaran, ya. Tak tahu mana satu betul. Ini kata betul, dia betul, tapi Nabi tu diam lah. Dia idle, dia tidak gerak kiri, tidak gerak kanan. Datang wahyu baru dah dia bergerak. Faham tak? Namun untuk kata dia ikut apa benda-benda mungkar tadi, tidak sekali-kali. Sebab kenapa tidak ada hujah semua orang yang menentang para anbiya dengan memburukkan syakhsiah Nabi berkenaan. Tak ada. Ya, tak ada. Dan tidak ada, mereka tak berhujah dengan benda tersebut. Bahkan tak dinukilkan sesuatu pun dari itu. Dalam Quran tak ada, dalam sunnah tak ada. Adapun setelah diutuskan Rasul tadi, maka semua tadi adalah apa? Lagi mustahil lah untuk kita kata para anbiya tadi dah dapat wahyu, cari Tuhan lagi. Lagilah masalah. Tak kenal Tuhan lagi, dia masalah lah. Jadi secara asasnya bila kita kata Ibrahim AS, bila dia kata pada kaum dia, aku ada buat perbohongan. Yang the first one disebut adalah dalam riwayat yang lain datang, dia kata aku cakap dia nampak bintang, nampak planet, dia kata hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi kena ingat, lafaz itu bukan bererti Ibrahim cari Tuhan. Ada orang baca benda tu, dia kata Ibrahim cari Tuhan. So kita pun kena cari Tuhan juga. Ya, Nabi Muhammad SAW menyendiri dalam Gua Hira. So anda pun kena menyendiri dalam Gua Hira. Tak boleh, saya ada bisnes nak jalan ni. Bisnes tak boleh tarik dah, tak ada buat pula kan. Itu masalah ajak lawak kan, manusia ni kadang dia suka buat benda bukan. Bila kita bagi tahu, dia lari. Faham? Baik. Itu yang pertama, berkenaan dengan pembohongan. Dan dan ada juga dikatakan bahawa kata-kata benda tersebut disebut oleh Nabi Ibrahim AS pada kaum dia. Waktu dia kata dia lihat bulan, dia lihat bintang, dia cakap depan kaum dia untuk zahirkan pada kaum dia berkenaan kesilapan kaum dia menyembah selain Allah Ta'ala. Jadi nampak bintang, dia kata saja cakap depan orang. Dia kata falamma ra'al kawkaba qala hadza rabbi. Dia kata ini Tuhan aku kot. Ya, orang semua dengar. Falamma afala, dia kata tak boleh. Lepas tu dia nampak bulan ini lagi besar. Lepas tu nampak matahari, dia tu depan kaum dia untuk bagi kaum dia terfikir asal dia cari Tuhan macam tu. Kan kaum ni kan sembah benda depan mata, berhala. Dia ambil lagi besar ke atas tu, tunjuk ini untuk bagi kaum dia terfikir. Tapi kata-kata tu bukan kata-kata betul dia percaya bintang itu, planet itu, matahari itu, bulan itu sebagai Tuhan dia. Dia tak ada, dia bukan dia Tuhan dia pun. Tapi mulut cakap untuk kata contoh macam kita kan, kita orang kita nak bagi orang ni, inilah slipper saya. Slipper saya macam ni lah, warna biru. Saja cakap bukan slipper dia pun. Kan contoh macam dia nak kenakan orang kan. Macam biasa kita cakap benda yang kita tak nak. Benda bukan kita pun. Tapi macam ni Ibrahim AS mungkin ada yang kata dia cakap ini Tuhan aku pada bintang, ini Tuhan aku pada bulan, ini Tuhan aku pada matahari. Hadza akbar, ini lagi besar. Dia kata falamma afala, bila hilang je matahari hilang je, dia bercakap pada kaum dia. Mana dalam perbualan tu dia cakap kaum dia, aku berlepas diri, aku beriman. Mana maksud dia secara tak langsung macam nak beri hint pada kaum dia. Nak bandingkan berhala dengan benda atas pun, atas tu besar lagi. Tapi benda tu asyik tak cukup syarat untuk jadi Tuhan. Nampak tak? Jadi itu yang ada kata macam ni. Maksud dia cakap tadi bukan hanya di atas untuk dia, tapi bila cakap macam depan kaum dia, ia bukan kata hakiki. Ia adalah pembohongan. Dia bohong kaum dia supaya kaum dia berfikir. Dia kelentong kaum dia supaya kaum dia apa? Terfikir. Itu juga besar. Betul, asal dah hilang. Kan jadi kaum dia terasa. Yang dia punya lagi tak boleh lah, dia gerak duduk macam tu je. Bercakap tidak, apa tidak. Itu hebat lagi. Betul tak? Yang itu bukan Tuhan, yang ini macam ni yang jadi Tuhan. Kalau itu yang hebat, berikan cahaya, kepanasan, tak boleh jadi Tuhan. Kenapa yang ini jadi Tuhan? Tak bercakap, tak bersekian. Jadi kata-kata Ibrahim tadi bukanlah untuk kata apa? Percaya itu Tuhan. Tapi dilafazkan untuk apa? Untuk bagi kaum dia berfikir. Ini pendapat yang kedua. Yang kita kata ada bagi ulama kata ini ada antara apa? Pendapat yang paling tepat lah. Okey. Baik. Itu pembohongan yang pertama. Pembohongan yang kedua adalah kata-kata dia kepada Tuhan-Tuhan mereka, sembahan mereka. Bila dia pecahkan semua berhala dan surah Al-Anbiya daripada ayat 60, 61, 62, 63 sampai yang dia kena bakar. Dalam ayat berkenaan bila kaum dia kata qala man fa'ala bi alihatina man fa'ala hadha bi alihatina. Lepas tu kaum dia kata qalu sami'na fatan yuqalu Ibrahim. Dia kata kami dengar ada seorang budak muda tu nama dia Ibrahim. Qala fatu bihi ayun nas.
Dia bawa sini, datang depan orang ramai. Bila Ibrahim sampai, dia kata qala ya Ibrahim, dia kata wahai Ibrahim, dia kata a anta fa'alta hadha bi ahliyatina. Ya Ibrahim, adakah kau buat benda ni pada Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, ya apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Makan tak? Yang buat dia besar tu. Yang besar ni lah. Fas'alhum. Tanyalah mereka. In kanu yantiqun, kalau mereka boleh bercakap. Nampak? Dia mainkan kaum dia. Tapi bohong tak bohong? Bohong lah. Bohong lah. Bohong. Bukan tak bohong. Bohong lah. Jadi dia sebenarnya cakap benda tu untuk menyediakan bagi pendalilan bahawa ia bukan Tuhan. Matlamat dia bukannya nak kata itu Tuhan. Dan bahkan dia bukan nak menipu untuk kata ni. Bahkan supaya kaum dia question lagi. Terquestion dalam kepala dia orang. Salah lah pula. Kan? Bahkan dia nak mutus kepada kaum dia pada kata-kata mereka. Kenapa nak katakan bahawa benda berkenaan tidak memudaratkan, tidak memberi manfaat. Dan ini pendalilan yang sebelum dia kata dengan syarat yang ni. Macam ada kita kata contoh macam kita cakap satu benda tapi kita tak habis lagi. Kita kata benda ni tak bagus. Tapi macam itulah. Benda-benda tu kita bukan tak habis lagi ayat sebenarnya. Benda kata kau buat ke? Tak. Tanyalah yang besar tu kalau mereka bercakap. Kalau mereka tak bercakap, hujah dia. Kalau mereka tak bercakap, ini dia. Ini yang aku nak terangkan, dia kata. Tanyalah kalau bercakap. Maksud dia cakap tadi bukan di atas dasar apa? Atas dasar untuk realiti. Memang dia pecahkan. Tapi dia cakap itu supaya kaum dia apa? Berfikir. Ada orang tu tak fikir kalau kita tak bagi tahu macam tu. Macam tadi lah kita kata para sahabat Nabi tidak. Para sahabat Nabi jampi air. Para sahabat Nabi jampi air Fatihah, orang kena patuk ular, orang gila dan sebagainya sembuh. Orang yang para sahabat Nabi SAW jampi pakai air tadi adalah orang kafir. Nabi SAW iakan perbuatan para sahabat menjampi air. Tapi para sahabat Nabi SAW bukannya lepas daripada dia dapat clarification Nabi, dia buka pusat rawatan Islam. Kan? Nampak? Saya sebut kan? Maksud dia kata-kata tadi bukan kita nak hina siapa. Bukan kita nak kata nak persoalkan apa para sahabat tak buka. Nak katakan understanding pada mereka bukan macam tu. Bukan yang macam kita faham. Kita ni kalau sekali jadi tu, pegang jadi, semua datang. Nak apa? Nak apa? Kalau sahabat Nabi, sekali jadi, dia anggap tu ujian Allah Ta'ala. Untuk uji hati dia. Dia tak minta jadi sekali lagi. Macam Umar kan? Dia atas mimbar, nampak apa di Syam, dalam perang Mu'tah. Dia nampak apa jadi kat sana. Bukan maksud dia macam tu kan? Lepas tu besok, okey, ada skrin baru pula ni. Tak ada. Sekali tu je. Bahkan dia mati dibunuh dalam solat subuh. Dia tak nampak pun orang tu datang. CCTV padam hari ni. Tak ada. Dia tak nampak pun orang tu datang tikam perut dia. Benda tu menunjukkan bahawa tidak ada kaitan dengan tajuk apa? Tajuk benda tu tiap-tiap hari. Itu kefahaman para sahabat. Itu cara kita kadang-kadang nak ajar orang tu kan, tak cakap direct, tak faham. Tu kita kata para sahabat Nabi tak buka pusat Islam. Pun dah faham. Sahabat Nabi yang turun apa? Malaikat turun dengan bacaan Quran dia. Usaid bin Khudair. Dia baca surah Al-Baqarah dalam kebun dia. Malaikat turun nak dengar bacaan Quran dia. Lepas tu bila dia berhenti baca, malaikat naik balik. Dan dia ketika waktu berkenaan, ketika kisah tu berlaku, dapat clarification Nabi SAW itu adalah malaikat dengar dia baca Quran. Dia tak adalah buat fanfare lepas tu. Kan buat lepas tu macam siapa-siapa. Dengar kan Nabi puji kata, saya baca Quran, malaikat turun. Jadi siapa-siapa nak tengok malaikat, nanti datang kebun saya malaikat, saya buat sekali lagi. Betul tak? Kalau Melayu kita buat macam tu. Malaikat kita para sahabat Nabi SAW tak faham macam tu. Dia tak faham Nabi puji atau Nabi kata tadi sebagai benda untuk buat tiap-tiap hari. Kita sekali dapat, besok nak buat lagi. Sahabat Nabi tak nampaknya. Dia nampak benda berkenaan. Itu satu kelebihan Allah Ta'ala beri pada dia untuk ujian, untuk test hati dia. Dia nampak benda tu macam tu. Dan sebab tu dia tak minta buat lagi. Kalau kita boleh buat sekali lagi, kita buat lagi kan. Sampai hari ni kita buat. Ambil ijazah pula. Ijazah baca Baqarah untuk turunkan malaikat. Ambil ijazah. Nak ijazah ambil. Tak ada ijazah sebenarnya. Orang kita nak ambil ijazah je. Ada sanad tak? Ni masalah dia. Ni yang kita salah. Jadi kerana itu bila kaum dia kata kan, bila dia kata bal fa'alahu kabirum hadza dalam surah Al-Anbiya 63, dia sebut pula sama kan, fas'aluhum, tanyalah mereka ni ingkar ni, kalau mereka boleh cakap. Dan ketika kaum dia tak boleh cakap, kaum dia tunduk kan, tunduk tak boleh jawab, dia kata ma qad alimta ma haula qad laqad alimta ma haula yantikun. Kaum dia sendiri jawab. Ayat 65 dia kata pada Ibrahim, kaum dia kata apa?
laqad alimta. Engkau kan dah tahu. Maha ulai yantikun. Mana berhal-berhal ni bercakap? Lalu Ibrahim pun dapat peluang. Smash. Dia smash terus. Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'u wa la yadurukum. Apakah kamu sembah selain Allah Ta'ala, benda tak mudaratkan kamu, tak bermanfaat pada kamu. Ufil lakum. Kan? Jauh lah, binasa lah apa benda untuk kamu dan juga apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala. Dan saudara lain kata, kenapa kamu sembah benda yang tak boleh cakap? Masa dia herdik kaum dia. Dia gunakan itu untuk apa? Maka dengan sebab itu, untuk terangkan balik benda salah. So kaum dia dengan benda tu, nampak. Apa tak nampak pula? Nampak lah. Zahir lah benda berkenaan. Macam orang kata kan, kita kata orang yang gunakan apa kata kalau nak hisap janggut Nabi ke akan pergi masuk syurga. Kan macam pasal sahabat Nabi ada minum darah Nabi kata dapat syurga, boleh masuk syurga. Tapi baca habis. Para sahabat Nabi tak ada kokak Nabi lah lepas tu. Kan kejar Nabi. Nabi ya Rasulullah gigit sikit. Kan ini gigit habis dah kan Nabi. Faham tak? Itu sebab kenapa jangan baca separuh, baca sampai habis. Tak Abu Bakar tak buat kerja macam tu, Omar tak buat macam tu, pasal kan dia dengar benda berkenaan. Abu Hurairah tak buat kerja macam tu. Maksudnya yang kisah jadi seorang tu je. Tapi jangan dijadikan ulangan. Faham tak? Nabi tak ulang-ulang suruh, hari ni insya-Allah ada agihan darah. Siapa nak? Tak ada. Itu sebab kenapa kita baca tu kan. Kadang-kadang kita nak buat main tu, nak fahamkan orang benda salah. Kadang-kadang kita buat lawak sikit. Lawak dengan apa? Soal dengan benda yang tak logik, yang tak jadi pun. Itu Ibrahim AS dia tanya macam tu. Dia nak bagi kaum dia fikir. Dia pergi kata pada kaum dia yang buat tu yang besar tu. Kaum dia kata mana dia boleh cakap? Tanyalah kalau dia boleh cakap. Lepas tu dia kata, kaum dia kata mana boleh cakap? Kau tahu kan dia tak boleh cakap? Itu dapat dah dapat buah tu. Itu faham Jadi konsep dia maksud dia kata-kata itu. Dan dia kata yang ketiga adalah dalam surah As-Saffat 89 adalah apabila dia kata inni saqim, aku sakit. Bila kaum dia ajak pergi pesta untuk penyembahan berhala, dia kata kepada kaum dia inni saqim, sedangkan dia tidak sakit. Dia tak sakit pun. As-Saffat 89 As-Saffat 89. Mana sebenarnya dia tak sakit kan? Dia kata dia sakit sebab apa? Nak buat projek pecahkan berhala. Tapi cerita dia tapi kita Ibrahim AS dia rasa kalau ikut kita kata apa salahnya. Tapi untuk sekuens bagi kaum dia berfikir, mati hujah langsung, dia kena buat benda ni. Allah Ta'ala izinkan untuk dia buat benda berkenaan. Allah Ta'ala izinkan. Tapi dia dah masa sama, dia rasa benda tu adalah pembohongan. Dia bukan white lie macam Nabi SAW tu. Macam kita kata kalau cara Nabi jawab, dia bukan macam ni. Macam Nabi kata dengan orang tu kan, orang tua tak masuk syurga. Kan Nabi bukan kata buat lawak antarabangsa. Memang orang masuk syurga hanya orang muda. Faham tak? Orang muda je masuk syurga, orang tua tak masuk syurga. So kalau dia kata saya masuk syurga tak, dengan umur macam ni tak ada. Maksud dia bukan maksud dia kau tak masuk. Dia masuk tadi semuanya muda. Atau macam Nabi kata, bila Nabi kata orang tanya dari mana? Nabi kata daripada air. Ikut asal betul tak kita air? Anda dah bercerita, maksudnya Nabi tidak jawab dengan betul. Bukan Nabi tipu. Itu beza. Sedangkan Nabi Ibrahim AS dalam apa yang dia kata tadi memang tipu. Faham tak? Dia memang tipu, bukannya betul. Pasal dia pecahkan, dia kata tak ada yang pecahkan yang besar. Atau ketika dia kata pada kaum dia, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku. Dia bukan mengaku benda Tuhan, tapi nak ajar kaum dia berfikir. Contoh yang kita kata bila time dia nak stay back, tak nak pergi ikut serta, ini sakim, aku sakit. Dia kata. Dia kata supaya apa? Supaya dapat apa? Dia nak tegakkan hujah kata kaum dia, maka dia kata aku sakit. Dia pergi, orang pergi, dia pecahkan sekali. Datang tamat balik, dia pecah. Dia jadi macam kes tadi. Asasnya ini dikatakan juga sebagai apa? Pembohongan. Tapi memang actually dia berbeza dengan yang Nabi cakap. Yang cara Nabi SAW buat, itu kan bohong. Nabi tak bohong pun. Kalau kita panggil Melayu panggil budaya buruk. Budaya buruk kan? Tutup TV tu, dia ambil baju tutup. Ada pernah kena? Anak-anak pernah buat itu? Ada anak-anak tu buat? Kuatkan suara? Kuatkan suara. Dia angkat je tu. Kuatkan suara. Tak ada kuatkan suara. Dia tadi buat lawak tu lah. Kipas dekat atas. Tu kipas. Dia pun ambil kain. Nak campak. Kan? Mula mak garotan nak libas anak. Kan? Maksud dia benda tadi ikut bahasa tak salah. Kan? Maksud dia benda tu betul. Itu yang bentuk macam tu yang Nabi SAW buat. Tapi Nabi macam Ibrahim tadi, kisah dia memang bukan. Memang directly dia kata apa? Aku sakit. Sedangkan dia tak sakit. Siapa pecahkan? Yang besar pecahkan.
Bukannya dia bukan white lie ke bukan, tapi memang bukan lebih buruk. Confirm memang bohong betul. So kenapa dia kata aku takut, aku ada pembohongan. Aku ada pembohongan, dia kata. Dia takut dengan berkenaan. Dan ada juga yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan apabila Ibrahim AS pergi ke Mesir, lari daripada kaum, lepas kaum dia musnah, dia lari pergi ke Mesir. Dan berjalan ke Mesir tadi, raja Mesir tu diketahui mempunyai perangai suka ambil bini orang. Kalau dia ambil bini orang, kalau dia tengok bini tu cantik, dia bunuh bapa suami, dia ambil. Tapi bila Ibrahim mengaku sebagai adik-beradik, dimuliakan, bagi hadiah pula. Bakal abang ipar? Kan? Itu tajuk dia. Jadi dia kata, tapi kata-kata yang ini betul. Yang ini yang kena, dia kata apa? Siapa ni? Dia kata apa? Saudara aku. Itu betul. Boleh, kita kata boleh datangkan. Yang tadi aku sakit tak sakit, tapi satu sakit lain. Kan? Yang besar kan? Yang besar dan besar kan. Jadi secara tak langsung, yang ketiga ni dalam hadis Nabi SAW sebut, memang dia kata benar. Kenapa? Kerana yang ada ketika itu adalah hanya dia saja saudara dalam Islam yang ada untuk dia. Yang lain tak ada Islam pun. Okay, jadi dia kata dengan keadaan berkenaan Okey. So jadi dia mengata apa? Dia kata berkaum dia. Dia kata aku ada pembohongan, dia kata. Kemudian dia kata inna rabbi, ya Tuhanku, dia kata. Tuhan aku. Bila kaum dia kata, dia manusia kata dia orang puji-puji dia, Ibrahim pun cakap, dia kata Tuhan aku murka pada hari ini dengan satu permukaan yang tak murka macam ni, takkan murka juga selepas ni macam ni kemurkaan. Dan disebutlah dia kata dan disebut permohonan yang dia buat tadi, yang kita sebut tadi. Kemudian dia kata nafsi diri aku idhabu ila Musa, pergilah kamu semua kepada Musa. Idhabu ila Musa, pergilah kamu semua kepada Musa. So, jadi kita berhenti kat situ, fayatuna Musa, dan mereka pun datang kepada Musa alaihissalam. Jelas? Okey, jadi alhamdulillah kita sebenarnya saya bukan saja lamakan dekat sini. Tapi memang setiap para anbiya tadi, kisah dia tadi, dia sebenarnya kalau riwayat yang lain panjang. Riwayat kita ni kita ambil satu hadis je. So terpaksa elaborate panjang sikit supaya dapat faham. Ada 3-4 perkara macam tadi kisah kata-kata Ibrahim, Tuhan aku, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku. Takut nanti orang salah faham bahawa di situ ada tajuk pencarian Tuhan. Tak ada pencarian Tuhan dah, Jelas? Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.